السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara pendengar bersama Hadi Syarudin, sila pendengar yang berkat Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi bincangkan ayat-ayat tentang malaikat, peranan mereka kepada orang beriman, peranan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab mereka, betapa mereka merupakan makhluk yang Allah jadikan tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Firman Allah Musa ayat 7 hingga 9 surah Al-Mu'min atau surah Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Malaikat-malaikat mengikut arash dan malaikat yang berada di sekeliling bertasbih muji Rabbnya, dan mereka beriman kepadanya serta mintakan ampun untuk orang-orang beriman seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang telah Kau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang beriman yang saleh di antara bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka. Sungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari kejahatan, dan orang-orang yang Kau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Ya Allah beritahu tentang malaikat mukarrabin yang 4 yang tugasnya memikul arash, juga malaikat di sekeliling malaikat yang 4 ini yang memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Allah SWT. Semua mereka ni bertasbih memuji Allah SWT. Mereka ni membawa bersama-sama, mengamal dalam amalan doa mereka, menyertakan di antara tasbih, tahmid dan doa. Jadi muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, pada kuliah yang terdahulu kita bincangkan tentang peranan malaikat. Para ulama tafsir membincangkan, contohnya disebut oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nampak di sini jelas bagaimana para malaikat ni amatlah mengasihi orang-orang beriman. Disebut oleh Mutarrih bin Syikhir. Mutarrih bin Syikhir ni mengatakan bahawa, lihat, sebaik-baik yang mencintai orang-orang beriman ini adalah para malaikat, dan seteruk-teruk makhluk musuh kepada orang beriman iaitu syaitan. Ini kata Mutarrih bin Abdullah bin Syikhir. Ini Mutarrih bin Abdullah bin Syikhir ni dipanggil sebagai Ibn Syikhir, merupakan seorang imam muslim-muslimat sekalian. Namun ni pelik, susah nak sebut. Mutarrih bin Abdullah Ibn Syikhir, dia merupakan seorang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala pada nombor yang ke-77 dalam jilid yang keempat, merupakan seorang qudwah, seorang imam, seorang hujjah. Beliau ni merupakan saudara kepada Yazid bin Abdullah. Banyaklah kisah tentang beliau ni yang menggambarkan tentang kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah kata-kata beliau yang hebat. Antara kata-kata selain daripada apa yang kita nyatakan ini berkaitan dengan malaikat, berkata Mutarrih bin Abdullah ni, beliau juga berkata, Fadlu al-ilmi ahabu ilayya min fadli al-ibadah wa khairu dinikumul wara. Sungguhnya ilmu lebih aku cintai daripada beribadah, kerana dengan ilmu itu membantu aku untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaik-baik perkara dalam urusan agamamu adalah mengamalkan wara'.
Ini kata-kata beliau, kata-kata orang telah diberi suluhan hatinya, menyebabkan dia nampak perkara kita tidak nampak. Hijab sudah terbuka. Beliau berkata juga, wajadna ansaha ibadillahi li ibadillahi al-malaika, wa wajadna aghasha ibadillahi li ibadillahi syaitan. Daripada ayat ini kamu dapat pastikan bahawa hamba Allah yang paling pengasih penyayang kepada hamba yang lain, banyak nasihatnya, doanya, iaitu para malaikat. Dan seteruk-teruk hamba Allah kepada hamba Allah yang lain dalam hubungannya, kerana penyesatan dilakukan, iaitu syaitan. Lalu beliau pun baca ayat yang sedang kita bacakan ini. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Sayangnya para malaikat kepada orang beriman. Saya ini boleh kat Allah sekalian. Menarik kalau kita kaji lebih lanjut tentang ni nama yang bernama Mutarrif bin Abdullah ibn Asy-Syikhir, seorang yang sangat warak, seorang yang sangat saleh. Kata Ibn Sa'ad, beliau ni meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau ni maknanya tabi'i lapisan yang pertama. Bahkan Al-Hasan Al-Basri pun datang belajar daripada ni. Hebatnya Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir ni yang jarang-jarang kita dengar cerita tentang beliau. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala ni, kita belajar rijal hadis, rajul min rijal hadis. Kalau belajar ilmu hadis, ini dipanggil ilmu dalam bab sanad, dalam bab rijal hadis, takhrij hadis, mengenali lebih lanjut tentang perawi-perawi hadis tersebut. Seperti kisah yang dikemukakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, Kana Mutarrif mujab ad-da'wah. Qala li rajulin in kunta kadzabta fa'arina bi famata makanahu. Mutarrif ni merupakan seorang yang mustajab doa. Sebab bila seorang menganiayanya, dia berdoa pada Allah agar dimatikan bulan itu, mati muslim-muslim. Mati orang yang doakan itu. Jadi datanglah penguasa pada waktu itu berkata kepada Mutarrif ni, wahai Mutarrif, kamu telah pun menyebabkan kematiannya, maka kami nak kenakan hukuman qisas kepadamu, iaitu hukuman hudud yang ada dalam Islam, peruntukan kalau membunuh seorang. Jawapannya, saya tidak membunuhnya, tapi saya berdoa. Doa kana doai yuwafiq ajalahu, adalah doaku ini kena tepat pada ajalnya, pada ajal yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Lagi kisah yang dikemukakan bahawa beliau ni kalau masuk ke dalam rumah, semua alatan dalam rumah tu akan bertasbih, bertahmid bersama-sama dengannya, bertakbir. Dengan periuknya tak adalah banyak macam rumah tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Apa yang ada dalam rumahnya, sejadahnya pun bertasbih bersama-sama, kerana kedudukannya yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang wali daripada wali Allah bahkan lebih tinggi daripada itu, kerana merupakan seorang tabi'i yang sangat zahid, sangat zuhud, bersifat dengan sifat para sahabat, walaupun tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah seorang perawi hadis ataupun perawi pendapat dalam tafsir ini. Rijal min rijal tafsir, rajul min rijal tafsir, yang saya bawakan daripada kitab namanya Siyar A'lamin Nubala. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, para sahabat, para tabi'in sangat memahami ayat ini. Itu sebab ada seorang bernama Sulaim bin Isa, bila dia membaca sampai saja kepada ayat ini, dia menangis. Lalu ditanya kepadanya, mengapa kau menangis? Apa yang menyebabkan kau menangis membaca ayat ini? Kami baca biasa saja. Jawapannya, bahawa betapa banyak dosa yang kita lakukan, tapi sentiasa dimohonkan oleh malaikat keampunan untuk kita, kan? Kerana malaikat ini tidak tidur. Ma akramal mu'min ala Allah naiman ala firashi wal malaikatu yastaghfiruna. Alangkah tingginya kedudukan orang beriman, kerana walaupun dia tidur, dia mendapat doa daripada para malaikat. Sedangkan sekali ini boleh kata sekalian, nak dapat doa para malaikat. Dahulu kita dah bincangkan bahawa kita ni nak tidur ada lama. Lama ni ada bisikan malaikat, ada bisikan syaitan. Tutuplah hari kita dengan tutup yang baik. Jangan tutup sebelum kita tidur waktu malam, duduk baring dengan isteri, kita mengumpat tentang haluan, atau tengok movie melalaikan. Orang besar tidak dapat bisikan baik daripada para malaikat. Kita tutuplah hari kita setiap malam dengan baca Al-Quran Al-Karim, baca kisah Nabi untuk anak-anak, dan zikir-zikir yang tertentu. Amalkanlah zikir pagi dan petang sebagai contohnya, satu buku kecil yang sangat bermanfaat. Selepas sembahyang Isyak, wanita-wanita beriman, amalkanlah zikir-zikir yang diajar Nabi SAW.
Pernah seketika bila Nabi melihat isteri bernama Juwairiyah beramal panjang dalam doanya daripada lepas subuh sampai matahari naik kepala. Teguran Nabi kepadanya, wahai Juwairiyah, kalau engkau mengamalkan Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati 3 kali lebih baik pada semua zikir yang kau amalkan dari pagi tadi sampai naik matahari. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi, Maha suci Allah dengan segala pujian baginya. Adada khalqi wa ridha nafsi, sebanyak keridaannya, wa midada kalimati, dan sebanyak tinta kalau nak diibaratkan dengan kalimah nikmat yang diberikan kepada kita. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi, sebanyak bilangan hamba-hambanya, wa ridha nafsi wa zinata arsyihi, seberat arasy-Nya, wa midada kalimati, dan sebanyak nikmat yang ditebarkan kepada hamba-hambanya. Maka doa ni muslim-muslimat sekalian, dalam buku zikir pagi dan petang, buku kecil yang ditulis oleh, yang dikumpulkan doa-doa dan wirid-wirid ini oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman Hafizahullah. Boleh kita amalkan setiap kali lepas sembahyang, sebelum tidur, pagi dan petang. Jangan abaikan agar kita mendapat penutupan hari yang baik. Doa daripada para malaikat ini seperti yang disebut oleh Sulaim bin Isa. Alangkah malangnya kalau kita gagal mendapat nikmat tersebut. Doa para malaikat kita tidur pun buat pahala. Orang dia sibuk mengatakan tidur dan sambil membuat duit dengan program-program internet, kekayaan dan sebagainya, perniagaan internet. Tapi kita ni kadang-kadang lupa buat bekal yang satu lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah pahala yang boleh kita generate perolehi waktu kita tidur. Muslim-muslimat ini boleh kat sekalian, tugas para malaikat berkaitan dengan manusia pula yang sebenarnya kita ceritakan. Tugas para malaikat di langit menjaga syurga, menjaga neraka, menjaga Madinah, menjaga Mekah. Sebenarnya malaikat ni tugas yang paling utama di antara para nabi dan rasul, jalinan hubungan yang Allah tetapkan, iaitu sebagai duta. Ini tugas Jibril yang Allah gambarkan. Inna wahayna ilaika kama wahayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa wahayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Allah telah wahyukan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Isa, Nabi Ayub. Semua nabi-nabi ini Allah wahyukan melalui perantaraan Jibril. Ini yang pertama, tugas malaikat kepada manusia. Lagi tugas malaikat ini iaitu mencatat amalan kebaikan dan juga keburukan. Kita telah pun pelajari dalam surah Al-Kahfi yang lalu, di mana Allah gambarkan, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Bahawa malaikat ni menulis semua perkara yang kita lakukan sampai ke akhirat besok. Digambarkan dalam hadis, ada kad yang akan membentangkan semua amalan yang kita lakukan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Ibn Majah, dan hadis-hadis dengan sanad yang sahih, Nabi telah bersabda, innallaha yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah fayanshuru alaihi 99 sijillan likulli sijillin muddal basar thumma yaqul atunkiru hadha syai'an, atunkiru min hadha syai'an, azalamatka katabatil hafizun, qala la ya rabb, fayaqul alaka 'udhrun aw hasanah, fayubhatu ar-rajulu fayaqul la ya rabb, bala innaka 'indana hasanatan wahidatan la dhulma al-yawm 'alayka, fatakhruju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, fayaqul uhduru, fayaqul ya rabb ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، فيقول إنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة، قال فتعشت السجلات وثقلت البطاقة. Hadis panjang ni, Allah telah pun menunjukkan kepada seorang manusia itu amal perbuatannya, sampailah dibentang kepadanya 99 dokumen buku. Setiap dokumen itu panjangnya sejauh mata melihat. Lalu ditanyakan kepadanya, adakah kamu mengingkari semua catatan keburukan ni? Apakah para malaikat pencatat yang telah kutugaskan menzalimi kamu dengan catatan yang palsu? Hamba Allah ni menjawab, tidak ya Allah, semua catatan ni betul. Malu orang ni muslim-muslimat sekalian. Alangkah kita kat dunia ni bimbang kalau CCTV melihat kita buat perkara yang tak sepatutnya. Kita tidur umpamanya di pejabat, dilihat oleh bos,
Di sisi Allah SWT, CCTV itu jauh lebih sophisticated, tidak ada tolok bandingnya. Maka Allah bertanya kepada fulan ni, apakah kamu ada alasan untuk menafikan kebenaran catatan ini? Jawapannya tidak, ya Allah. Ya Allah, malunya. Tiba-tiba Allah telah bertanya kepadanya, adakah engkau ni dizalimi oleh hamba-hambaku yang mencatat? Para malaikat ni al-hafazah, al-katabah? Jawapan hamba ni tidak, ya Allah. Tidak, semuanya betul. Allah bertanya lagi kepadanya, ada tak kebaikan yang kau buat? Dia pun tak tahu. Lalu Allah mengatakan kepadanya, semuanya ada kebaikan yang kau buat. Tercengang ni, ada ke kebaikan? Ni keburukan 99, satu lembaran ni dibuka sejauh mata memandang. Lalu dikeluarkan di hadapannya satu kad bitaqah yang dalamnya ada kalimah asyhadu alla ilaha illallah, diucapkan oleh dia satu masa dulu di dunia dengan penuh ikhlas, dengan penuh rasa tanggungjawab. Walaupun dia tak dapat memenuhi sepenuhnya, tapi keyakinannya tanpa syirik pada Allah. Akhirnya Allah ambil, Allah suruh kad yang mengandungi tulisan tersebut yang terlekat dalam hati itu ditimbangkan di atas timbangan di sisi Allah. Dan saya ia ternyata lebih berat daripada dokumen-dokumen 99 yang besar-besar dan panjang-panjang itu. Lalu dimasukkan dia ke dalam syurga. Ya Allah, hebatnya mahkamah di sisi Allah SWT. Kita kagum melihat timbangan emas boleh mengira satu jumlah yang kecil, berat yang sangat minimum. Tapi di sisi Allah tentunya lebih hebat daripada apa yang mampu kita fikirkan. Tapi nak menunjukkan catatan itu berlaku sebenarnya. Muslim-muslim sekalian, ini dua tugasan malaikat. Kita akan lihat lain kaitannya dengan kehidupan, penting sekali untuk kita faham hebatnya ketetapan Allah Taala terhadap kita. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.